tadi yang amat berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu usul iaitu pendidikan berkualiti dapat melahirkan modal insan berjaya. Namun setelah kami kaji, kami teliti terdapat kelemahan dan ketidakrelevanan usul kerajaan pada hari ini. Dengan dirinya diperkuat, kami mohon membaca Puan yang diperkuat dan ahli-ahli dewan yang amat berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan definisi dan takrifan usul kita pada hari ini. Kami menerima dengan pindaan definisi usul kerajaan. Dengan izin Puan yang diperkuat, saya mohon memindah frasa pendidikan berkualiti dapat melahirkan modal insan berjaya. Kami takrifkan frasa pendidikan berkualiti dapat melahirkan modal insan berjaya. Berjaya ialah kemenangan, mencapai kemajuan dan juga hasil. Rasionalnya, pendidikan berkualiti dapat melahirkan modal insan berjaya. Terlampau banyak lubungan dan keburukan serta negatif sehingga memberi kesan yang tidak baik kepada modal insan. Oleh itu, saya memohon agar ahli dewan menerima pindaan definisi pihak pembangkang. Puan yang diperkuat, bangunnya amat berhormat Perdana Menteri telah memberikan satu premis yang amat rapuh. Premis yang mereka kemukakan tidak relevan dan tidak regional dengan usul kita pada hari ini. Seterusnya, izinkan saya meminat hujah yang telah dikemukakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Sebentar tadi, Perdana Menteri telah membentangkan satu hujah iaitu pengajaran dan perizinan akademik yang bermutu. Bidasan saya amat mudah, membuka pengajaran dan perizinan sekiranya asyik pelanggan sendiri rosak. Mengikut pihak berkuasa jenayah Bukit Aman, seramai 3,762 individu ditahan bagi kesalahan jenayah harta benda atau kekerasan. Daripada jumlah ini seramai 3,450 atau 9,17% adalah remaja dalam kalangan remaja yang dibekas pula. Kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda. Modal insan yang berjaya bukan berjaya dengan hanya mengadakan pendidikan. Modal insan yang berjaya haruslah cemerlang sakyahnya. Puan yang berkuasa ahli-ahli dewan, pihak pembangkang telah meletakkan satu premis yang amat rapuh, iaitu berikan kami berapa peratus statistik bukti modal insan yang berjaya hanya mengandalkan pendidikan yang berkualiti persisnya. Maka sekiranya pihak kerajaan tidak dapat memberikan 100 statistik dan bukti, maka usul pada hari ini sewajarnya tidak dipakai. Untuk mengumpulkan kes bagi pihak pembangkang, saya mengemaskan di bawah pendidikan itu langsung tidak mampu melahirkan modal insan yang berjaya. Respon. Pendidikan berkualiti itu memang memberikan kemajuan kepada modal insan, tetapi terlampau banyak lompongan dan ketidakrelevanannya sehingga menjadikan modal insan pada hari ini rusak dan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif yang berkembang. Untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang, kami telah meletakkan 3 strategi utama, iaitu saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan indikator utama, iaitu pendidikan berkualiti bukan serah pembangunan negara. Manakala pembangkang kedua akan membentang 2 indikator, iaitu pendidikan berkualiti untuk dalam pendidikan itu sendiri dan pendidikan berkualiti mewujudkan ketidakseimbangan dalam tahsiah. Pembangkang ketiga pula saya telah amanahkan untuk membina dan membetulkan kebijakan indikator kerajaan yang cuma meraih simpati ahli dewan untuk menerima usul mereka yang hanya memandang pada pendidikan. Seterusnya, pembangkang ketiga akan mengumpulkan indikator-indikator pihak pembangkang pada hari ini. Saya membentangkan indikator kami yang pertama di bawah payung kata pendidikan berkualiti bukan serah pembangunan negara. Antara sistem pendidikan yang terdapat di negara kita ialah MRSN atau Maktab Rendah Sains Malang, SPP atau Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah, Sekolah Wawasan, SDK atau lebih dikenali sebagai Sekolah Teknik Kebangsaan dan juga SPP, Sekolah Malaysia. Untuk melahirkan modal insan berjaya, kerajaan telah membina sistem pendidikan yang sebenarnya berkualiti, tetapi kita tidak sedar melalui sistem inilah bentuk permasalahan yang berlaku seperti inilah dalam sistem. Pada hari ini membicarakan tentang MRSN, SPP dan sekolah yang lain.
pada ilmuwan itu bukan merupakan sistem pendidikan, namun siklus pendidikan. Correct, Puan? Maka di situlah sistemnya kami iaitu MRSN, SGB, SGTP, SDK dan juga sekolah berbawah. Yes. Go. Melalui peruntukan dana dan juga prasarana. Contoh yang paling mudah ialah di antara sekolah menengah biasa dan sekolah berasrama penuh. Sekolah berasrama penuh diberi dana sebanyak 6,4 bilion proses mereka, sedangkan sekolah berasrama penuh sudah mempunyai kemudahan yang sangat lebih daripada sekolah menengah biasa. Tetapi kehadiran sekolah agama kita lihat diketepikan dengan hanya RM65 juta sahaja yang dikeluarkan dana dan juga prasarana. Sedangkan Sultan Istanbul, Sultan Syarifuddin itu sudah berkisah sekolah agama harus dijadikan sebuah institusi yang dapat melahirkan modal Islam yang terbaik untuk dimanfaatkan umat. Selain itu, untuk masuk ke sekolah-sekolah yang mengajar taraf etnik tersebut telah memerlukan kuota. Antara syarat untuk memasuki sekolah tersebut ialah cemerlang, nilai A, cemerlang kuku dan juga terbaik rakyatnya. Bagi mereka yang lahir dalam golongan senang dan tidak menepati syarat tersebut, mereka akan menggunakan khidmat orang dalam, iaitu melalui sistem tersebut telah menunjukkan pengkhianatan dan amalan wakilnya. Melahirkan modal Islam berdaya dan dapatkah kita menjadi modal Islam berdaya melalui pendidikan berkualitas? Pikirkanlah. Sebanyak 70% pelajar pendalaman yang sepatutnya memenuhi sekolah yang bertaraf elit tersebut. Tetapi apabila terlampau banyak unsur orang dalam, maka pelajar pendalaman dipinggirkan, malah pelajar-pelajar golongan mampu yang memenuhi kota tersebut. Inikah yang dinamakan pendidikan berkualitas dapat melahirkan modal insan berdaya? Bangunlah dan sedangnya setiap parlimen sekalian. Pendidikan berkualitas tidak dapat melahirkan modal insan berdaya. Berdasarkan usaha dan fakta yang saya bersampaikan tadi, jelas bahawa pendidikan berkualitas bukan serap pembangunan negara dan selaras dengan premis kami, maka unsur pendidikan berkualitas dapat melahirkan modal insan berdaya. Wajar